Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita Jumaat 8 Mei, kita bakal menyambung lagi siri Khulafa Ar-Rasyidin yang kita jalankan sepanjang bulan puasa ini insya-Allah. Hari ini kita akan memasuki episod yang ke-11. Bagaimana kita telah ceritakan pada episod kemarin sebelum ini, bagaimana kejayaan pasukan Islam menembusi tembok Damaskus, tembok Damsyik, pasukan-pasukan yang diutuskan ke Rom, iaitu Abu Ubaidah Al-Jarrah, Khalid Al-Walid dan sebagainya. Kemudian kita telah bincang sikit tentang peperangan di Parsi, iaitu bila mana peringkat awalnya Islam telah mendapatkan beberapa tempat di Parsi dan telah melakukan perjanjian pendamaian. Mereka bersetuju untuk berdamai, membayar jizyah dan sebagainya. Namun di akhir-akhirnya mereka mengkhianati. Setelah tentera Islam dah pakat keluar membantu di Rom, yang tinggal pendakwah dan panglima yang tak berapa ramai di Parsi, maka ketika itu golongan Parsi buat rebel. Dia perlawan balik, mereka menyerang para pendakwah Islam, mereka membunuh panglima-panglima Islam. Antara yang syahid adalah Abu Ubaid, kita dah cerita dalam episod sebelum ini, dipijak oleh gajah. Era ini berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Maka kita clear di sini zaman pemerintahan Sayyidina Umar punya hebat sampai askar ni pecah dua. Satu pergi tundukkan Rom, satu pergi tundukkan Parsi. Kedua-duanya kerajaan besar dunia. Hebatlah sampai boleh pecah dua macam tu kan. Tapi masa ni Rom tengah dah okey dah. Kita baru lepas menang dekat Damsyik, dekat Damaskus. Masalahnya Parsi pula jadi masalah. Bila tentera-tentera Parsi ni mula menyerang pendakwah Islam, mula menyerang para sahabat, para pendakwah, para panglima semua tu. Maka menyebabkan Sayyidina Umar jadi marah. Sebab apa? Sebab pengkhianatan tentera Parsi ni kemudian menyebabkan kematian Abu Ubaid. Kemudian Sayyidina Umar sendiri bagi tahu kepada Musanna bin Harithah, iaitu panglima yang menggantikan Abu Ubaid. Kita dah cerita sebelum ni kan, selepas Abu Ubaid syahid, 6 orang naik ganti dia pun syahid juga, sampailah Musanna bin Harithah yang berjaya mengendurkan serangan Parsi dan berlindung. Maka Sayyidina Umar bagi tahu dekat Musanna bin Harithah, tunggu dekat sana, aku akan sampai. Kita dah berhenti setakat tu sebelum ni kan. Maka hari ni kita nak sambung. Bila Sayyidina Umar sampai dekat Parsi, dekat wilayah Parsi, bertemu bermesyuarat dengan pasukan-pasukan Islam, dengan Musanna bin Harithah, yang ikut teman Sayyidina Umar juga adalah Sayyidina Uthman dan sebagainya. Sayyidina Ali dijadikan pemangku di Madinah, pemangku khalifah. Maka mereka berbincang apa kita nak buat. Maka Sayyidina Umar kata, aku sendiri nak turun, nak lead, nak jadi komander perang ni lawan dengan Parsi, pasal khianat sangat geng Parsi ni. Maka masa nak buat keputusan besar macam tu, kena ada persetujuan Kongres. Kongres Majlis Syura masa tu, salah seorang panel dia Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali masa ni duduk ada di Madinah jadi pemangku khalifah. Maka tweet satu Twitter lah, panggil Sayyidina Ali mai all the way from Madinah, mai ke tempat perbincangan dekat bumi di Parsi itu. Maka Sayyidina Ali sampai, maka Sayyidina Umar ceritakan hasratnya, aku nak turun sendiri jadi komander perang ni, pasal Parsi dah khianat sangat, dah jahat sangat and so on lah. Maka Sayyidina Ali kata, ya Amirul Mukminin, sekarang bukan macam dulu dah. Bukan nak kata hang tak kuat, bukan, tapi nak bagi tahu, now you are president, sekarang awak ni khalifah, awak tak boleh turun sesuka hati. Memang kita tahu awak marah dan kita tahu kemampuan awak, tapi awak khalifah sekarang. Awak perlu dilindungi, sebab kalau awak katakanlah syahid, macam mana nak tadbir kerajaan Islam yang begitu luas sekarang ni. So yang lebih baik Sayyidina Ali kata, gantikan orang lain jadi komander yang lebih berpengalaman, yang sahabat-sahabat yang akrab, yang nama dia besar kan. Amirul Mukminin balik ke Madinah dan bagi arahan. Maka Sayyidina Umar kata, siapa lagi? Komander-komander besar yang terkenal ni, yang hebat-hebat ni, kebanyakan dah ada di Yarmouk, di Damaskus, dia nak menentang dengan Rom kan. Khalid Al-Walid ada di sana, Abu Ubaidah Al-Jarrah ada di sana. Maka kata Sayyidina Ali, ada seorang lagi. Siapa dia seorang lagi? Kata Sayyidina Ali, kita lepaskan seorang lagi singa kita daripada singa-singa kita yang banyak. Siapa singa tu? Kata Sayyidina Umar. Jawab Sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini pun salah seorang singa-singa Allah Ta'ala, singa-singa Allah juga kan. Hebat Sa'ad bin Abi Waqqas ni, ada doa khusus Nabi kepada dia. Maka
Sayyidina Umar pun setuju. Kalau arahan panggil Sa'ad bin Abi Waqqas mai, bila Sa'ad bin Abi Waqqas sampai, Sayyidina Umar khutbah sikit kat dia, briefing dekat dia, cerita sekian-sekian apa yang sedang berlaku, apa pengkhianatan Parsi dan so on semua ni. Maka satu pesanan Sayyidina Umar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas yang dirakamkan dalam Bidayah wa Nihayah Al-Imam Ibn Katsir mengatakan, Sayyidina Umar kata, "Lantikkan aku kepada kamu ini bukan untuk kamu riak dan berbangga diri." Bagi tahu macam tu. Ini adalah amanah yang kamu perlu pegang. Memimpin pasukan Islam untuk kita lawan balik dengan tentera Parsi yang khianat, yang mengkhianati perjanjian, yang membunuh pendakwah Islam dan sebagainya. Okey, sambil Abi Waqqas on. Meanwhile, di pihak tentera Parsi pula, Parsi maksudnya raja dia sendiri, Yazdajid ini sudah turun tangan. Bila king sudah turun tangan, you mesti tahu apa jadi kan, bila Yazdajid sudah turun tangan, dia lantik 3 orang komander besar dia. Yang pertama nama Julinus, yang kedua nama Hormuzan, yang ketiga nama Rustum. Rustum ini the most powerful man lah. Memang namanya dikenali dalam Parsi dan luar Parsi. Sangat terkenal dengan kekuatan, kegagahan, kebijaksanaan dia. Itu Rustum. Yang juga salah seorang raja-raja kecil kerajaan Parsi. Yazdajid itu maharaja Parsi. So Rustum one of among the king lah, tapi dia juga panglima warrior yang terkenal dengan kekuatan, kebijaksanaan, ketangkasan. Begitu juga Hormuzan yang juga raja-raja kecil Parsi yang juga warrior. Jadi bila risikan Islam dapat cerita yang Rustum dilantik jadi komander besar, maka Sa'ad bin Abi Waqqas tak surat kat Sayyidina Umar bagi tahu, "Wahai Amirul Mukminin, sana Parsi sudah lantik Rustum." Orang kenal dia. Men know who Rustum was. Orang kenal dia. Maka Sayyidina Umar kata, "No problem. Hadap." Dia nak tak Rustum ke, Nestum ke, hadap. Bila Sa'ad bin Abi Waqqas hantar surat tu, bermaksud nak bagi tahu kat Sayyidina Umar, bukan kaling-kaling lah hadapan hantar ni. Rustum lah. Dan Rustum pula bawa main warrior dia yang hebat. Hormuzan, Julinus. Ini memang nama besar di dalam Parsi dan luar Parsi. Maka Sayyidina Umar kata, "Bertawakal kepada Allah. Kita serang, jangan takut." Kan? Nanti towards the end cerita perang Parsi nanti panjang lagi. Ada beberapa karamah yang ditunjukkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang kita akan ceritakan nanti. Tapi Sayyidina Umar he gave an extra focus on perang Parsi ni. Dia memberikan fokus yang lebih terhadap perang Parsi. Bukan bermaksud dia tak fokus kepada perang Rom. Masa ni Sayyidina Umar sedang berhadapan dengan 2 peperangan, satu dengan Rom, satu dengan Parsi, simultaneously, serentak. Tapi untuk Parsi ni dia berikan sedikit perhatian yang lebih. Kerana apa? Pertama sebab orang-orang hebat-hebat macam Khalid Al-Walid semua ni tak ada di sana. Yang kedua sebab Sayyidina Umar geram dengan Parsi ni pasal dia mengkhianati perjanjian. Padahal zaman Sayyidina Abu Bakar dulu, Khalid Al-Walid dah dah tewaskan kerajaan-kerajaan Parsi dalam tu. Depa dah bayar duit dah. Dah berjanji untuk berdamai. Bila tentera Islam dah keluar, tinggal pendakwah, depa pergi bunuh pula. Maka Sayyidina Umar begitu marah dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh tentera Parsi ni, termasuklah dengan Hormuzan, Rustumnya, orang Parsi lah. Nanti kita akan tengok kesudahan depa ni apa. Maka Sayyidina Umar ni sangat ambil berat tentang perang Parsi ni. Diceritakan dalam Bidayah wa Nihayah bagaimana Sayyidina Umar pernah satu ketika tu dia jumpa, dia tunggu dekat pos kawalan tau, dekat pos sempadan. Sayyidina Umar ni ditunggu dekat macam sempadan Madinah macam tu lah. Siapa saja peniaga kafilah yang datang daripada luar nak masuk ke Madinah kan, sama ada orang Madinah ataupun orang luar Madinah yang nak masuk ke Madinah, orang berniaga yang rajin outstation ni kan, maka Sayyidina Umar akan tahan. Sayyidina Umar akan tanya, ada dengar cerita tak di Parsi ada berlaku perang apa-apa? Sayyidina Umar sentiasa akan tanya. Sampai diceritakan satu ketika tu Sayyidina Umar tahan satu orang lelaki, tahan. Sayyidina Umar tanya dia, main daripada mana? Ceritalah saya main daripada arah sekian-sekian kan, Kufah tak silap saya. Maka Sayyidina Umar kata, ada dengar tak cerita tentang perang Islam dengan Parsi? Kata, dengar cerita. Memang depa tengah duk tegang sekarang ni, serta lah kan. Maka Sayyidina Umar tanya, so far macam mana? Siapa yang duk lead, siapa yang menang? Maka laki ni ceritalah, setakat yang kami duk dengar lah, orang menjaga duk dengar kat jalan ni, pasukan Islam lah yang duk menang. Kan, pasukan Islam yang duk menang. Maka Sayyidina Umar kata, okeylah, terima kasih semua tu. Maka laki ni pun berlalu. Tapi laki ni cakap agak kasar. Bukan kasar, cengih biasalah. Orang tua mana nak tahan tanya kan. Maka laki ni jalan 7-8 langkah. Maka para sahabat di Madinah ni tahan. Tanya, "Pakcik, abang kenal tak pakcik mana duk tanya abang tadi tu?" "Tak tahu pakcik. Rela juga Roblox dia kata." Tak tahu tanya pasal tentera Islam. Maka para sahabat Madinah kata, "Itulah Amirul Mukminin Sayyidina Umar." Laki ni tak kenal. Dia kata, "Dia ke? Khalifah yang memegang, yang menundukkan Parsi dan Rom tu, Sayyidina Umar. Tu yang aku sembang tadi tu."
La ilaha illallah. Maka lelaki ni patah balik dan dia pergi jumpa Sayyidina Umar, dia cium tangan lah. Dia kata, ya Amirul Mukminin, saya minta maaf lah, saya tak tahu sungguh-sungguh. Saya ingat kau pakcik rela mana-mana jaga jalan kau. Saya tak tahu, kata Amirul Mukminin ni. Sayyidina Umar, dia tak ada masalah, tak ada masalah. Hang tak ada buat salah apa buat aku. Hang tak ada buat salah apa buat aku kan. Maka kata lelaki ni, saya cakap kasar sikit tadi. Saya kata, it's okay lah, tak ada masalah. Maka Sayyidina Umar maksudnya apa? Daripada cerita dia nak abang apa kat kita. Pakaian Sayyidina Umar itu begitu biasa. Tak nampak kehebatan dia, tak nampak menunjukkan yang dia tu khalifah yang di bawahnya ada Rom dan Parsi kan. Sampai orang ingat pakcik besar kan. Itu kehebatan Sayyidina Umar. Nanti kita akan cerita lagi pasal kita dalam tajuk-tajuk ni, kita dalam siri bawah lembayungan zaman Sayyidina Umar. Nanti saya akan cerita zaman fasa mana yang dia pergi rumah orang tengok orang bancuh apa susu tu kan, dengan tengok orang yang rebuih batu tu. Ada serta tukar sampai nanti. Kita akan ceritakan. Sekarang saya nak habis perang-perang Parsi ni dulu. Kita masih lagi membicarakan dalam tahun 14 Hijrah. Baik tuan-tuan. Kau apa lagi yang Sayyidina Umar buat dalam extra fokus dia on Parsi ni? Ceritakan dalam kitab-kitab sejarah yang lain, Sayyidina Umar dalam perang Parsi bahkan dia melukis peta-peta Parsi tu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia lukis peta Parsi sendiri dan dia hantar. Dia kirimkan kepada kita punya mata-mata untuk pergi hantar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, utusan. Para ulama sirah berbincang benda ni. Sayyidina Umar pernah kau sampai Parsi? Macam mana dia boleh tahu selok-belok Parsi? Dia boleh sebut kat saat tepi ni ada bukit, tepi tu ada lurah, tepi tu ada sumur, tepi ni ada lereng, lalu kot ni, potong kot ni, ambil shortcut kot tu. Sayyidina Umar sendiri yang lukis dan beri instruction kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, sedangkan dia tak pernah pun sampai ke Parsi. Kalau Sayyidina Umar pernah sampai ke tempat Parsi pun, dia tak sampai keseluruhan peta yang dia lukis tu. Itu karamah yang ada pada Sayyidina Umar. Tuhan perlihatkan dia peta Parsi. Dia boleh nampak dan dia boleh catur strategi tu. So dia Sayyidina Umar actively participated. Dia terlibat secara aktif dalam perang Parsi meskipun dia tak duduk di padang, di medan, tetapi behind the command center di Madinah, dia memberikan arahan dan memberikan strateginya dan dia melukis plan kehebatan Sayyidina Umar. Baik, saya nak kembali kepada medan peperangan. Maka berlaku ketegangan bila tentera Parsi dah kumpulkan kekuatan yang begitu ramai. Rustum saya dah cerita tadi kehebatan dia macam mana kan. Maka tuan-tuan, Rustum ni diceritakan dalam Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibn Katsir. Dia ada satu masalah. Masalah dia apa? Dia ada satu dilema, satu inferiority, self-inferiority complex orang panggil dalam kaunseling. Dia ada satu masalah ketakutan sikit. Sebab apa? Sebab sebelum berlaku perang tu, dia pernah bermimpi. Mimpi ni ialah diriwayatkan kisah ini dalam kitab Bidayah wa Nihayah al-Imam Ibn Katsir, juga dalam Tarikh Tabari oleh Imam Tabari. Jadi saya nukilkan baliklah. Menarik cerita mimpi ni kerana diceritakan dalam kitab tersebut, kitab-kitab tersebut, Rustum ni dia pernah bermimpi sebelum berlaku perang tu. Dia mimpi dia melihat malaikat daripada langit turun ke negeri Parsi, negeri dia, dan melucutkan pakaian-pakaian kebesaran Parsi daripada dia ataupun daripada orang-orang Parsi lah, atau raja-raja Parsi lah. Tak sebut dia secara detail, cuma dia melihat pakaian itu dilucutkan, pakaian kebesaran Parsi dan mahkotanya dilucutkan oleh malaikat yang turun daripada langit. Dia tengoklah. Maka dia melihat dalam mimpinya itu malaikat itu menyerahkan pakaian tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu perbincangan yang lain juga. Orang ulama akan bincang bagaimana status keadaan orang kafir yang mimpi Rasulullah macam mana kan. Itu perbincangan yang lebih panjang. Tapi di sudut sirah ni begitulah yang Rustum mimpi. Dia nampak malaikat itu menyerahkan pakaian kebesaran Parsi itu kepada Rasulullah. Dan Rasulullah mengambil pakaian itu dan menyerahkan kepada Sayyidina Umar. Maka Rustum melihat dalam mimpinya itu, maka bila dia tahu yang fasa sekarang fasa Sayyidina Umar jadi khalifah orang Islam, maka dia rasa kalau macam tu kita tak boleh menang. Dia cuba fikir, he try to figure out untuk fikir macam mana cara nak bagi menang kan. Maka salah satu cara adalah dengan dia melengahkan agar tak tercetusnya perang lagi, agar dia dapat kumpulkan, dia boleh kerahkan tentera-tentera Parsi dari seluruh kerajaan Parsi yang ada ni kan. Ramailah Parsi kerajaan yang luas. Berapa ribu tahun dah Parsi sebelum Islam. Islam Madinah masa tu baru 14 tahun. Parsi dah 3,000 tahun dah. Maka apa yang dia buat?
Rustum hantar surat dekat Sa'ad bin Abi Waqqas. Rustum kata, wahai Sa'ad, aku macam berkenan dekat Islam ni. Nampak dia pandai. Boleh tak hantar kat aku orang yang paling bijak dalam kalangan hang untuk main dialog dengan aku? Maka masa ni Sa'ad bin Abi Waqqas hantar Mughirah bin Syu'bah berdialog, berbincang dengan dia. Dia tak mau dengar lah. Dia kata, ngarut ya, macam tu lah. Maka dia kata, aku nak orang lain. Maka Mughirah pun balik ke camp Sa'ad. Sa'ad hantar orang kedua, Rabi'i bin Amir. Bincang lagi, bincang. Masa dekat Rabi'i bin Amir itulah yang sampai tahap Rustum kata, aku macam kenal dengan Islam ni, tapi boleh tak bagi masa aku nak fikir, Sa'ad? Kalau aku masuk Islam, kita tak payah perang lah. Rustum kata kan. Maka Rabi'i bin Amir kata, okey, boleh fikir. Berapa lama mau? Kata Rustum, ikut suka kami. Berapa lama apa? Berapa bulan kan, tengoklah. Sampai hati saya terbuka untuk Islam, esok saya beritahu. Rabi'i bin Amir kata, yang ni melampau lah. Mana boleh? Nabi kami ajak 3 hari lah. Lebih daripada tu tak boleh. Pasal kita dalam medan. Kena clear lah. Bukan 3 hari tu bukan dalam kehidupan biasa. Biasa tak apalah. La ikrah fi din, tak ada paksaan dalam agama kan. Cuma dalam medan pertempuran, bila kita memberi ruang untuk musuh kita yang sedang qital, yang sedang berhadapan dengan kita secara peperangan ini, untuk berhenti rehat saat nak bincang, 3 hari saja. Tak boleh lebih. Maka 3 hari. Rabi'i boleh baca dah. Dia nak masa lebih-lebih ni sekali lagi. Dia nak kumpul kekuatan, strategi macam kita duk tunggu dia. Rupanya kat belakang dia duk kerja, buat kerja lain kan. Maka Rabi'i dan 3 days only. Not more than that. Tak lebih pada tu. Maka Sa'ad kata, Rustum kata, hang pun mengarut tak mah, kau nak orang lain. Panggil seorang lagi mai pula. Hari kedua atau 3. Saya tak ingat nama dia apa. Huzaifah. Bukan Huzaifah Al-Yaman ni, satu Huzaifah yang lain, sahabat yang lain mai. Pun berdialog juga dengan Rustum. Tak mah. Aku nak hak pertama tu main balik. Mughirah bin Syu'bah pun main pula. Nampak tak perangnya Rustum ni macam mana? Sebenarnya dia nak delay time saja. Agar tentera Rom duk main ramai lagi ni. Mughirah duduk dengan Rustum sehari ke-3 ke-4 tu. Maka Rustum beritahu kat Mughirah satu ayat. Dia kata, awak ni macam tikus yang masuk ke tempat kami. Awak makan habis semua barang-barang dalam rumah kami. Awak masuk kot lubang kan. Awak sangka awak kenyang, tapi jangan lupa, bila awak gemuk nanti, awak tak boleh keluar daripada lubang ni. Masa tu kami akan katok awak mati. Rustum kata dekat Mughirah bin Syu'bah. Maknanya dia Rustum ni pandai sastra lah, pandai metafora lah. Tapi Mughirah lagi cerdik. Mughirah balas apa? Try ketok lah ni. Try ketok kalau boleh ketok. Macam tu lah bahasa saya terjemah, bahasa muda ni. Mughirah sebutlah, buatlah kalau boleh buat kan. Maksudnya cabaran tu lah. Maka sampai Rustum takut macam tu. Pasal dia dihantui oleh mimpi dia kan. Dia takut. Maka dia kata macam ni lah, saya bagi seorang 1,000 dinar. 1,000 dinar per person tau. Balik lah, jangan lawan kami. Mughirah kata apa tau? Kenapa nak kena ambil seorang 1,000 kalau boleh ambil lebih lagi? Bukan apa saja nak bakat lain tau. Nak bagi Rustum geram. Kalau Rustum kata, kalau hang ni bukan utusan, aku bunuh dah. Mughirah pun balik. Rustum jadi geram tau. Dia sangka kita plan, kita nak bagi dia marah. Balik-balik kita yang marah. Maka Mughirah pun balik. Meanwhile, masa duk tunggu 3 hari tu, Sa'ad bin Abi Waqqas juga hantar pendakwah kepada Yazdajid, Maharaja Parsi. Pasal Yazdajid minta. Dia hantar masa tu Asim bin Amir. Asim bin Amir pi dengan 3-4 orang sahabat pendakwah pi. Maka bila sampai kat istana, rupanya Yazdajid bukan nak dengar dakwah. Azan tunggu sat. azan saya pause mayang. Baik. Tuan-tuan, saya sambung. Masa ni juga panglima Raja Yazdajid dia minta kat Sa'ad bin Abi Waqqas pendakwah kan, untuk main dakwah. Maka Sa'ad bin Waqqas hantar Asim bin Amir dengan 3-4 orang sahabat. Sebenarnya Yazdajid ni tak mau nak dengar dakwah sangat pun. Dia saja nak rendahkan orang Islam. Maka bila Asim bin Amir dengan 3-4 orang pendakwah sampai di istana dia biar istana dia ni penuh dengan permaidani, dengan semua barang-barang emas semua ni. Bila Asim bin Amir dengan 3-4 orang sahabat masuk, bila masuk ni, mereka terkejut tengok sebab manusia apa ni? Dengan selipar, dengan jubah lusuh, dengan ada kain selempang kat bau yang sampai orang kata, orang rakyat Parsi tengok, takkan orang yang macam ni yang menang dengan kita selama ni?
Maka bila masuk towards balai Rong Seri tu, Asim bin Amir macam tak layan lah, tak tengok tak tengok permainan ni, buat tak tahu. Maka masa tu Yazdaji dia susun permainan ni lawa-lawa, mah semua ni sutera ni dengan harapan saat lagi bila Asim ni masuk, pendakwah Islam ni masuk, dia jadi terkejut lah tengok kan kekayaan Parsi. Tapi bila pendakwah Islam ni masuk istana, dia buat tak tahu, dia tak tengok, maka Yazdaji rasa tercabar tau. Budak ni tak layan harta tu, macam tu lah kan. Maka bila berdialog tuan-tuan, bila berdialog macam tu, maka Yazdaji kata dekat orang Islam ni, aku tak pernah tengok satu bangsa yang lebih kotor, yang lebih hina, yang lebih miskin daripada hamba. Oh, dia nak bakat orang Asim ni dengan 3-4 orang pendakwah nak bagi marah kan. Maka Asim okey, relax, masih berdakwah cara elok, cakap lembut-lembut semua. Maka Yazdaji tak mau dengar lah. Maknanya dia bukan nak dengar sangat, dia saja panggil untuk dia nak hina ya, Raja Parsi ni. Maka kemudian Asim bin Amir pun tak apa dengar, maka berdialog cerita pasal Nabi, cerita pasal Allah semua kan. Maka Yazdaji kata lah, ni macam ni lah, aku akan pastikan hampa ni semua mati ataupun kalah dalam keadaan terhina. Oh, Yazid kerja. Oh, maknanya dia panggil pendakwah Islam main untuk dia kecam ya. Maka kata Yazdaji, dia panggil pegawai dia suruh pegawai dia bubuh tanah dalam baldi tu. Maka dia kata dia ambil kepada pegawai dia, mai baldi tanah tu. Maka dia kata kepada geng sahabat pendakwah ni, antara hamba semua ni, yang mana yang ketua komander perang sekali, aku nak letak tanah ni atas kepala dia. Oh, Yazid kata kan. Maka Asim bin Amir angkat tangan, dia kata, saya saya ketua. Oh, hang lah ketua rupanya. Mai sini, ambil tanah ni. Ditok di kaki dia dalam baldi yang bekas. Maka Asim pun ambil tanah tu. Maka bila Asim ambil tanah tu, Yazid kata buah atas kepala. Dia ambil tanah tu, dia letak atas kepala dia, bekas tu. Buah atas kepala dia. Maka Yazid halau balik lah. Maka dia pun balik. Maka bila balik, daripada balik sekerat jalan dah, masa tu Rustum baru sampai. Rustum baru sampai istana. Maka Yazid kata kat Rustum, wahai Panglima Rustum, tak ada masalah. Beta dah jumpa dengan ketua paling besar sekali tadi. Beta bagi betul-betul dia tak lawan. Maka kata Rustum, dia buat apa? Beta bagi tanah tu tubuh tak apalah pun dia ikut macam tu ya. Bila hajak macam tu je geng-geng ni. Maka kata Rustum, maka kata Raja Yazid, pok-pok ni bodoh ya, wahai Rustum jangan takut. Sini. Pok-pok ni bodoh ya, jangan takut, wahai Rustum. Meh. Jangan takut. Maka tuan-tuan, kata Rustum, dia tengok kamera tu. Kata Rustum, depa bukan bodoh tuanku. Depa sangat pandai. Sebenarnya bukan tuanku main depa. Depa yang main tuanku. Sebab apa? Panglima yang paling besar ni bukannya budak tadi. Yang tu pegawai biasa, yang tu pendakwah depa. Maka ya, depa main, depa tipu beta. Tipu. Dan tapi beta seorang buh pala atas kepala buah tanah dapat ikut ya. Maka kata Rustum, itu bukan makna ikut, itu makna depa nak switch tuanku punya perhatian. Meanwhile dalam masa yang sama, kawan-kawan dia tu duk perhati keliling tu. Apa yang ada kat istana, apa yang kat kota, apa kekuatan kita, apa kita punya apa? Kita punya pertahanan. Kan? Maka kata Rustum kepada Raja Yazid, mikrofon. Kata Rustum kepada Raja Yazid, ada tengok kamera tu. Bye-bye. Kata Rustum kepada Raja Yazid, lah ni kita kena pi intercept, kena pi ligan, kena pi hambat orang kata. Depa. Kalau tanah tadi tu sampai ke tangan Sa'ad bin Abi Waqqas, komander terbesar depa tu, maka kata Rustum, kita tidak akan menang lagi dengan orang Islam. Lah tuanku, kita kena pi ligan, kejar, intercept. Daripada tanah yang tadi tu jadi benchmark. Tanah tu sampai ke tangan Sa'ad, habis kita. Oh, maka tuan-tuan, Yazid jadi goyang pasal dia tahulah kehebatan Rustum ni, kepintaran Rustum. Dia bekerja tapi tak sempat. Asim bin Amir dah sempat sampai dulu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dan menceritakan segala orang kata apa yang ada dalam kota depa dan istana mereka, faktor kekuatan and so on semua ni lah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas tanya kepada Asim bin Amir, tanah apa bawa atas kepala tu? Bekas.
Maka kata Asim, tak ada apa lah. Wahai Panglima Sa'ad, telefon nak berkenal kita tak apa. Saya layan ya. Sa'ad tahu bijak macam tu, cara tu bijak, tak apa. Tak tanah tu tepi tu, nanti kita akan kembalikan tanah tu ke sana balik. Bila kita masuk kota tu balik. Hebatlah strategi plan macam tu kan. Maka tuan-tuan, saya nak ringkas cerita. Berlakulah perang yang disebut perang Qadasiyah itu, perang pertempuran yang sangat besar itu, yang kerajaan masa ni Rostum pun dah kata kami dah tak sempat hambat intercept rombongan Asim itu. Kita lah ni nak kena ambil semua, orang kata kumpul semua tentera Asim yang ramai-ramai ni, beratus ribu tuan-tuan. Maknanya tentera infanteri saja 150,000. Saya sebut dalam bidang Wanahiyah. Dan 3-4 kitab yang lain, Tabari juga dan Tarikh Ibn Ishaq, dan 3-4 kitab yang lain sebut, dan buku sejarah Melayu juga menyebut sampai 35,000 ekor gajah. Banyaklah, dengan kuda, unta, jangan kira lah. Pertempuran terbesar akan berlaku. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas sekali lagi hantar surat kat Sayyidina Umar Amirul Mukminin, haukam ni, tentera Parsi terlalu ramai. Kata Sayyidina Umar tawakal kepada Allah Ta'ala, doa, semayang semua, serah diri, serah, insyaAllah Allah Ta'ala akan tolong. Sayyidina Umar pun di pihak dia pula buat semayang di tempat dia lah. Maka tuan-tuan, pada peperangan tersebut, Qadasiyah ni, dalam Qadasiyah tu dia ada siri-siri perang-perang yang lain kecil-kecil macam tu. So salah satu perangnya Qadasiyah ini berlaku satu perang. Perang pertama antara perang-perang itu ialah disebut sebagai Qadasiyah. Dia bukan Qadasiyah. Qadasiyah tu perang yang besar itu. Tapi dalam tu ada siri-siri perang kecil di situ, di sini kan. Maka disebut Qadasiyah tu. Dalam perang tu sampai Sa'ad bin Abi Waqqas tak tahu nak buat apa. Ya, teman-teman tarik tu. Jatuh kamera tu. Sa'ad bin Abi Waqqas tak tahu nak buat apa. Kemudian rekod. Sa'ad bin Waqqas tak tahu nak buat apa. Bukan tak tahu nak buat apa, ramai sangat ni. Terlalu ramai dengan rombongan belah tu, rombongan belah ni, ratus ribu belah ni, ratus ribu belah ni. Maka tuan-tuan, apa yang berlaku? Topi kat abang. Apa yang berlaku adalah Sayyidina Abi Waqqas angkat tangan doa kepada Allah Ta'ala. Direkodkan dalam kitab sirah. Once Sayyidina Abi Waqqas habis berdoa tu tuan-tuan, datang angin yang begitu kuat sampai mengangkat habis kemah-kemah tentera Parsi, berterabuk habis kuda-kuda, sekali dengan gajah berterabuk habis. Diceritakan sampai tahap masa ni Rustum pun jadi terkejut, angin apa mai ni. Dan masa tu Rustum pun takut dengan mimpi lama dia, tuan-tuan ingat tak? Maka dia kata kalau macam tu betul lah petanda ini, betul lah petanda mimpi kuat itu. Maka Rustum pun turun daripada gajah dia nak lari. Maka masa tu orang Islam kejar dan bunuh dia. Rustum mati, tapi Hormuzan sempat lari. Julius mati, Hormuzan seorang lagi dia sempat lari. Ya, Hormuzan ada ending yang menarik lagi. Nanti kita akan cerita episod ke depan. Tapi Hormuzan sempat lari. Julius dengan Rustum mati. Maka Islam dah menang peperangan tersebut. Maka Islam conquer kawasan itu. So dibinakan penempatan di situ, kem-kem tentera. Sebab nak pi lagi ni, nak pi lagi. Sebab kita baru dapat 10% of wilayah. Ni nak dapat lagi kan. So kawasan yang Islam dah menang tu didirikan kubu kita lah. Maka tuan-tuan, bila dah didirikan kubu kita, kubu orang Islam, masa tu Sa'ad bin Waqqas pun ada istana dia, macam istana lah, macam perkemahan kemah dia yang besar, kem naik komander kan. Maka tuan-tuan, masa ni Sa'ad bin Waqqas kahwin dengan isteri kepada Abu Ubaid selepas tamat iddah lah. Abu Ubaid selepas dia meninggal kan. Maka tuan-tuan, masa ni Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, disebutkan dalam kitab sirah dia sakit bisui penuh ni, paha dia kiri kanan, celah-celah ni bisul tuan-tuan. Kalau siapa pernah kena bisui tahulah sakit dia macam mana. Sakit ni bisui ni. Dan Sa'ad bin Waqqas kena banyak. Boleh dia katakan seluruh paha, kaki dan bahagian belakang dia berdanah, sakit, bengkak, sangat sakit lah. Maka tuan-tuan, bila jadi macam tu, Sa'ad bin Waqqas tak mampu turun ke medan sebab sakit, nak bergerak pun tak boleh, macam mana nak lawan kan. Maka sebagai komander dia ada perkiraan dia. Sa'ad bukan takut, tapi sebagai komander kalau dia tak ada nanti takut jadi apa-apa. So dia memberi arahan. Tetapi dia tak menghayutkan pedang lah. Dia memberi arahan. Tapi dia turun di medan.
sebagai pemberi arahan, tapi dia tak menghayunkan pedang. Macam itulah saya bagi bahasa yang paling paling mudah fahamnya. Maka tuan-tuan, bila jadi macam tu, tak apalah. Dalam siri peperangan tersebut, dalam siri peperangan kedua, iaitu bila Parsi main nak repeat, mereka main menyerbu kubu orang Islam ni, yang dah dapat tu kan. Maka masa ni, dalam masa-masa ini, ada seorang panglima Islam, nama dia Abu Mihran, dia minum arak. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas tangkap dia dan hukum dia lah, pasal apa ambil minum arak pula tengah perang ni. Maka apa yang masa tu Sa'ad bin Abi Waqqas buat? Sa'ad bin Abi Waqqas ikat dia di rumah, di camp dia lah, di camp perkemahan komander ni. Ikat dia, marah dia lah, ikat dia dekat tiang seorang lah, pasal dia minum arak. Maknanya syariat tetap ditegakkan meskipun dalam medan peperangan. Bila Sa'ad mengikat dia, Sa'ad pun tazkirah dia, masa tu tentera Parsi mai ramai-ramai serbu, tak ready. Maka bertempiaralah tentera Islam masa tu lawan, kukang lawan tentera Parsi yang main menyerbu pada segenap arah ni. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas masa tu pun terkejut, dia turun ke medan dan memberi arahan ni. Kalutlah masa tu. Habis kawal kot no defend kot ni macam tu lah. Maka masa tu yang tinggal dalam kemah komander ni, dalam buku dia terjemah kata istana komander, tapi lebih pada perkemahan besar lah. Yang tinggal masa tu cuma Abu Mihran dalam keadaan terikat dengan bini Sa'ad yang baru kahwin tu. Maka masa tu tuan-tuan, tentera musuh dah main dekat dah dengan command center, dengan kemah besar Sa'ad ni. Maka masa tu yang ada dalam kemah cuma Abu Mihran dengan isteri Sa'ad. Sa'ad tak ada, dia duduk pergi jaga panglima lain. Maka Abu Mihran kata kat isteri Sa'ad bin Abi Waqqas ni, kata, "Kak, depa duk main dah tu, Kak. Duk main ramai, sat lagi kita semua akan mati. Dan depa dapat conquer center ni, habis kita semua." Maka bini Sa'ad kata, "Aku tak boleh lepas hang, suamiku dah ikat hang dah kan." Maka kata Abu Mihran, "Kak, lepas saya nak pergi cantas habis tu, yang duk main tentera Parsi duk main ramai tu. Duk main kat arah kita dah ni." Maka kata isteri Sa'ad, "Tak boleh. Suamiku ikat hang dah, hang minum arak." Maka kata Abu Mihran, "Yalah, arak lah. Kak ni duk main ni, tak apa sat lagi. Saya pergi lawan dengan mereka, saya bunuh habis, saya main balik, kau ikat balik." Maka perempuan ni pun fikir, isteri Sa'ad fikir, okeylah. Dia buka ikatan Abu Mihran. Abu Mihran turun tuan-tuan, dia capai kuda kesayangan Sa'ad. Alamak, cari pasal kuda kesayangan Sa'ad. Tak apalah, dia nak naik kuda Sa'ad, dia terus pecut pergi di tengah-tengah tentera Parsi yang duk main tu, dia bunuh habis. Seorang dia bunuh habis. Dia seorang dia. Dia pergi hadap seorang ni. Masa tu Sa'ad duduk dekat penjuru lah, boleh kata penjuru, duduk tengok. Tu macam kuda aku. Siapa naik kan? Cantah punya, berani kuki lawan ni, bunuh seorang. Dan Sa'ad kata cara duk lawan, cara dia cantah tu macam Abu Mihran. Tapi budak ni aku ikat dalam kemah aku. Haukam kan? Maka tuan-tuan, Sa'ad pun balik ke istana Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abu Mihran kebetulan masa tu baru sampai. Abu Mihran kata kepada isteri Sa'ad bin Abi Waqqas, "Kak, saya dah selesai kerja saya, kau ikat saya balik." "Oh, Abu Mihran, kau ikat saya balik, saya dah janji dah." Maka Sa'ad bin Abi Waqqas dengar, dia kata, "Oh, rupanya tadi hang lah yang lawan tu." "Saya, acik." Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Tak apalah kalau macam tu, saya bebaskan kamu. Aku bebaskan kamu lah, bebas." Kata okey. Dia dibebaskan. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun turun menghadap semua tentera ni. Maka tentera ni seronok lah, pasal first perang kita menang, kali kedua Parsi main serang dulu pun kita menang. Maka pakat dia bersyair, seronok. Orang Arab ni macam tu lah, sedih pun syair, gembira pun syair, kematian pun syair, kelahiran pun syair, nak puji orang pun syair, nak kutuk orang pun syair. Maka pakat dia seronok, sembahyang, sujud syukur, bersyair semua ni. Maka tiba-tiba ada satu orang lelaki ni tuan-tuan, dia bersyair, dia kata, "Untunglah orang Islam kita semua menang dalam peperangan, namun malangnya orang perempuan-perempuan Madinah kerana menjadi janda, pasal ramai yang mati. Yalah, ramai yang syahid kan. Tetapi untunglah isteri Sa'ad, dia tak payah jadi janda sebab suami dia tak turun perang." Yang syair ni cakap macam tu, tapi versi syair sedap lah, saya tak pandai. Ini saya bagi terjemahan dia macam tu lah, lebih kurang. Awakam makal. Mana dia macam sindir Sa'ad tau. Isteri Sa'ad untunglah tak jadi janda, suami dia duduk dalam kemah, tak turun perang. Kami semua habis kesian kat isteri kami tak jadi janda, habis ada suami yang kudung, ada suami yang putus kaki, ada suami yang mati. Tapi Sa'ad mentang-mentang dari komander, bini dia relax, dia berilek, tak ada apa. Sedangkan Sa'ad bukan begitu, dia sakit. Sa'ad dengar doa syair tu, maka dia sangat marah lah.
Dia pun turun, dia kata, siapa yang sebut tadi tu? Aina syair, siapa yang tukang syair tadi tu, aku dengar. Maka dia pun tunjuk ke arah pemuda tu, tak sebut nama dalam kitab. Maka Sa'ad pun dia terus kata macam ni, kepada semua tentera orang Islam, kata kat berbaris lah depan Sa'ad ni. Laki yang baca syair tu duduk di barisan antara yang tengah-tengah lah, bukan yang betul-betul depan Sa'ad. Maka Sa'ad kata, aku minta maaf lah kalau tersebarnya berita kata aku ni tak turun perang semua. Tapi hampa pun semua tahu, aku dah beritahu awal dah. Sakit, dia pun tunjuk kaki dia ni. Penuh bisui sampai tak boleh nak bergerak. Tuan-tuan tahu lah kalau bisui ni, tuan-tuan saya pernah kena form 3 dulu, sakit. Kan, bayangkan kalau kena banyak. Kalau banyak boleh bedah sampai jadi kanser tau. Kan, bisui ni kan. Kalau bahaya sangat. Dia tunjuklah kan, nak bergerak pun tak boleh. Dengan bisulnya, dengan nanahnya, dengan lukanya, penuh kaki berselerak ni. Tak boleh bergerak kata. Dan Sa'ad kata, Sa'ad, baik ni memang aku akan turun. Dan aku tak abaikan tentera, aku mesti turun ke medan memberi arahan semua. Maka terus Sa'ad doa, ya Allah, kalaulah pemuda itu bercakap benar dan aku ini memecahkan amanah, pecah amanah, hukumlah aku ya Allah. Tetapi kalau aku ini betul-betul uzur, sakit, tak mampu dah, dan dia itu memfitnah aku, tutup mulut dia. Bukanlah tutup mulut, macam mana? Matikan suara dia, macam tu lah, nak bagi terbisukan dia, macam tu lah lebih kurang. Tuan-tuan, the moment Sa'ad bin Abi Waqqas amin saja, tuan-tuan kena tahu lah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dia Nabi pernah doa khusus untuk dia. Kan Nabi kata, ya Allah, kabulkan setiap doa dia, wa syaddid ramyatah, dan tepatkan panahan dia. Itu Sa'ad bin Waqqas. Nabi doa khusus. Panahan dia tepat, doa dia makbul. Maka dia amin saja doa masa itu, tuan-tuan. Out of nowhere, tak tahu main daripada mana, tiba-tiba datang satu busur panah yang saya sebut tadi, out of nowhere, tak tahu main daripada mana. Tak tahu. Elok Sa'ad amin ya. Main busur panah tu yang tak tahu main ikut langit ke, main ikut mana ke, terus dia masuk mengelak tentera Islam yang dalam barisan tu, pasal pemuda tu duduk di tengah-tengah. Terus panah lidah pemuda tu. Exact time masa tu mungkin pemuda tu pun tengah nganga lah kot, tak tahulah. Busur tu masuk, panah lidah tu tepat tembus sampai dekat ni. Dalam kitab sebut, alhamdulillah, tembus pipi ni sampai bawa ke bawah macam tu. Maksudnya dia panah lidah, tembus kena pipi sampai ke rongga bawah. Tak mati dia, tapi tepat panah tu masuk ke dia. Bukan siapa, tak tahu siapa hantar, tak tahu main daripada mana. Elok Sa'ad amin. Maka diceritakan dalam Bidayah wa Nihayah, pemuda itu tak mati, tapi sampai dia mati nanti dia tak boleh cakap. Dah ganggu sistem mulut dia dah. Itu doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Tuan-tuan, nanti kita akan sambung lagi misi seterusnya di Parsi. Tapi tuan-tuan ingat tak cerita yang orang Habaq kita dah dengar zaman kita sekolah dulu, yang Saudara Umar buka Baitul Maqdis kan? Contoh tu terkenal kan? Kita akan cerita-cerita tu esok. Jadi apa yang berlaku sebenarnya? Betul ke Saudara Umar pergi Baitul Maqdis, pergi naik keldai dengan pembantu dia? Apa miracle yang berlaku di sana? How come Saudara Umar tak disentuh, tak diserang oleh para tentera, para rahib di kat Baitul Maqdis? Bagaimana layanan mereka terhadap dia? Kita akan bincangkan hari Isnin insya-Allah. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.